Alhamdulillah, kita memanjatkan setiap kesyukuran dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama untuk mengikuti siri-siri Tazkirah Ramadan menerusi Facebook Akademi Pengajian Islam Mesti Malaya. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masa berjalan dengan begitu laju. Tanpa kita sedari, rupa-rupanya kita telah berada pada 10 akhir Ramadan. Yang mana pada 10 akhir Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ganjaran yang berlipat kali ganda kepada seluruh umat Islam di dalam satu malam yang khusus yang dipanggil sebagai malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan tentang malam Lailatul Qadar ini pada dua tempat. Yang pertama ialah di dalam surah Ad-Dukhan, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim pada satu malam yang diberkati dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Pada ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkatan yang boleh kita dapati dan kita lihat atau kita raih pada malam Al-Qadar itu berupa pahala yang berlipat kali ganda dan apa jua bentuk pengampunan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia dijelaskan dengan lebih lanjut di dalam satu surah yang khusus, iaitu surah Al-Qadar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Al-Qadar. Dan apakah yang kamu tahu mengenai malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam tersebut, turunnya para malaikat dan juga Jibril alaihissalam membawa segala urusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejahteralah pada malam tersebut sehinggalah terbit fajar. Jadi pada ayat ini dan juga surah ini kita dapati ada beberapa kelebihan yang berlaku pada malam Al-Qadar. Yang pertama ialah ganjaran pahala ataupun ganjaran amalan yang kita laksanakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan erti kata lain, kalau kita melaksanakan satu amalan sunat, contohnya kita menunaikan solat sunat ataupun kita mengaji Al-Quran, amalan kita itu seolah-olah kita laksanakan selama 1000 bulan. Digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pahalanya contohnya kita katakan 700 pahala, maka darablah dengan maksudnya dalam tempoh berapa minit kita gandakan dengan 1000 kali ganda. Inilah kelebihan yang ada pada malam Al-Qadar. Dan ada beberapa panduan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW berkaitan dengan malam Al-Qadar ataupun pada 10 akhir di bulan Ramadan. Antaranya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ialah Nabi melakukan syadda mi'zarahu. Maksudnya apa? Nabi menjarangkan ataupun mengetatkan kain yang dipakai. Dengan arti kata lain, ia merupakan satu bentuk majas daripada hadis Nabi, satu bentuk kiasan daripada hadis Nabi. Dengan arti yang sebenar ialah Nabi SAW tidak menggauli ataupun tidak melakukan hubungan intim dengan isteri-isteri baginda. Itu yang pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi. Yang kedua ialah Nabi SAW membangunkan dan mengejutkan ahli keluarganya. Wa aiqadha ahlahu. Dalam hadis dinyatakan Nabi membangunkan ahli keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga ialah Nabi SAW menghidupkan malam-malam tersebut. Wa ahya lailah. Nabi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, iaitu pada 10 akhir Ramadan lebih-lebih lagi. Bahkan dalam hadis yang lain,
Nabi SAW disifatkan benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah pada 10 akhir Ramadan. Kana yajtahidu fi 10 al-awakhir min Ramadan mimma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah pada 10 akhir Ramadan pada malamnya berbanding dengan hari-hari ataupun malam-malam yang lain. Pada malam 10 akhir Ramadan itu Nabi melaksanakan suatu ibadah itu dengan luar biasa. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW berbanding dengan malam-malam yang lain. Begitu juga tuan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Aisyah radhiyallahu anha hendak mengetahui dengan lebih lanjut apakah yang terbaik untuk dilaksanakan pada malam yang sekiranya jatuh malam tersebut merupakan malam Lailatul Qadar, maka Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda Nabi SAW. Nabi pun menganjurkan kepada Sayyidatina Aisyah dan juga kepada kita semua untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai pengampunan kepada hamba-hamba-Mu, maka ampunilah aku ataupun ampunilah kami. Fa'fu anni ataupun fa'fu anna. Jadi ini amalan yang boleh kita laksanakan, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang khusus sebagaimana anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, buatlah apa-apa juga amalan pada malam 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat meraih malam Al-Qadar sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya bagi tips. Kita cubalah berusaha untuk menunaikan solat Isyak secara berjemaah, disusuli dengan melakukan solat tarawih. Buat solat tarawih. Kemudian sekiranya kita solat tarawih berjemaah bersama dengan imam sehinggalah imam menghabisi solatnya dan imam pun bersurai, maka kalaupun kita andai katalah terlalu letih tak bangun qiyamul lail pada malam tersebut dan kita sedar-sedar saja tak sempat nak sahur, nak solat subuh dah, maka tetap juga dinilai sebagai amalan seolah-olah kita laksanakan ibadah pada sepanjang malam. Ini berasaskan kepada hadis baginda Nabi SAW. Kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang mendirikan malam, iaitu dengan erti kata melakukan solat tarawih bersama dengan imam sehinggalah imam beransur ataupun beredar daripada menunaikan solat berjemaah bersama-sama dengan makmum, maka dicatatkan baginya seolah-olah dia melaksanakan ibadah pada sepanjang malam tersebut. Dengan arti kata lain, kalaulah malam tersebut jatuh malam Lailatul Qadar, maknanya kita telah meraih malam Al-Qadar tersebut walaupun kita tidak bangun malam. Contohnya bangun pukul 3 pagi ke 4 pagi, kita tak bangun. Sebabkan mungkin terlampau letih ke, ialah takdir Allah begitu. Tetapi kita sempat melaksanakan solat tarawih bersama dengan imam sehingga akhir, insya-Allah kita dapat juga malam Al-Qadar tersebut. Ini antara cara-cara lah untuk kita cuba meraih malam Al-Qadar. Dan cubalah kita rebut peluang yang akhir ini. Sementara kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, kita tidak pasti sama ada kita bertemu ataupun tidak pada Ramadan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melakukan sehabis baik amalan dalam bulan Ramadan. Kerana malam Al-Qadar ini dihadiahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, umat akhir zaman, berbanding dengan umat-umat terdahulu yang jangka hayat mereka barangkali lebih panjang usia mereka berbanding dengan kita. Disebabkan usia umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sekitar 60-an, 70-an sebagaimana hadis Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berupa amalan yang simple pada waktu satu malam yang khusus, iaitu Lailatul Qadar, tetapi ganjarannya berlipat kali ganda
seakan-akan kita melaksanakan satu amalan selama 83 tahun. Jadi kalau kita bertemu malam Al-Qadar pada setiap tahun, dirizkikan Allah untuk bertemu dengan malam Al-Qadar pada setiap tahun, maknanya 83 tahun, darab 83 tahun, darab 83 tahun, ambillah perkiraan kita dapat bertemu dengan malam Al-Qadar selama 30 tahun berturut-turut. Jadi 30 darab 83 adalah sekitar, ataupun 30 darab 80 lah untuk kiraan yang mudah, sekitar 2400 tahun kita melaksanakan amalan. Inilah kelebihan malam Al-Qadar yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat Islam dan khusus kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kira cukup sekadar. Mudah-mudahan pengisian mengenai malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar ini memberikan manfaat kepada kita semua dalam usaha kita nak meraih segala macam bentuk bonus yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua, khususnya menjelang 10 akhir Ramadan. Teruskan beramal dalam bulan Ramadan, tingkatkan prestasi kita dalam bulan Ramadan, dan istiqamah juga apa juga amalan kita selepas bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ganjaran kita di bulan yang penuh barakah ini dan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.